Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan, rakan-rakan sekalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Terima kasih kerana masih lagi terus bersama-sama dengan kami dan terus menerus tuan dan puan memberi sokongan kepada channel YouTube Borak-Borak Bisnes. Dan buat masa ini kita ada beberapa konsep dan persediaan video-video akan dimuat naik dari masa ke semasa. Jadi kepada tuan dan puan, anda semua yang baru pertama kali atau baru melintas ke channel ini, jangan lupa mohon klik button subscribe supaya dapat terus menerus untuk mengetahui dan juga mendapat notifikasi apabila kami bersiaran secara live ataupun apabila ada video-video baru yang dimuat naik. Jadi untuk video kali ini kita bawakan satu topik yang sesuai untuk semua orang, bukan sahaja untuk usahawan tetapi untuk mana-mana individu di luar sana yang mungkin sedang membina kerjaya ataupun memang sedang bekerja. Jadi kebanyakannya kita ada macam-macam rancangan, kita ada plan A, plan B, plan C, dan kemungkinan ada ramai juga di antara kita yang kita rancang tetapi kita tak nampak ataupun kita tak dapat nak visualize kan rancangan-rancangan kita. Jadi seperti biasa, saya memang sentiasa menyarankan apabila kita bercakap tentang planning, tentang merancang, sama ada kita orang bisnes ataupun kita bekerjaya ataupun apa sahaja pilihan kita, ia mestilah kita letakkan di atas kertas. Itu yang membolehkan kita think on paper. Supaya kita dapat fokus, kita dapat belajar, kita dapat train otak kita untuk visualize impian-impian kita serta goal, objektif dan apa-apa perkara yang kita nak capai. Jadi untuk itu hari ini ada ramai orang bercakap tentang habit ataupun kita kata rutin ataupun kita kata perkara-perkara yang sentiasa dilakukan oleh orang-orang berjaya. Jadi sebenarnya perkara-perkara yang mereka lakukan bukanlah perkara-perkara yang pelik-pelik atau perkara-perkara yang luar biasa. Ia adalah perkara-perkara biasa. Jadi hari ini antara 3 perkara yang biasa dibincangkan tentang successful habit ataupun habit of successful people, banyak buku-buku yang membincangkan tentang perkara ini, tapi hari ini saya bawakan 3 dahulu. Yang pertama ialah tentang kita merancang. Yang pertama adalah tentang kita merancang. Bila kita merancang ni biasanya kita kata kita rancang, okey hari ni nak buat apa, esok nak buat apa. Jadi kali ini saya nak mencabar dan mengajak rakan-rakan semua untuk melihat rancangan itu kepada satu tempoh yang lebih panjang, long term plan. So orang tanya, berapa lama long term plan tu puan, berapa lama? Jadi kalau katalah secara realiti, secara praktikalnya dalam keadaan sekarang, kalau kita kata personal plan, kemungkinan yang paling sesuai ini tidaklah orang kata tidaklah termaktub kepada mana-mana perkara, tetapi kita kata secara praktikal rancangan kita berapa tahun. Kalau tuan dan puan tanya saya, memang saya merancangnya untuk tempoh 3 tahun, paling lama pun 5 tahun. Dan kebiasaannya rancangan ini kita akan review, maksudnya setiap tahun kita akan revisit, kita akan tengok semula apakah ada perkara-perkara yang perlu kita ubah, perlu kita tambah atau kita buang apabila kita merancang tu tadi. Saya secara peribadi kalau saya merancang, saya memang letakkan 3 tahun tapi plus 2 tahun, 5 tahun. Kemudian setiap tahun kita akan review, akan semak semula sesuai tak sesuai, ada nak adjust ke, nak buang ke, nak tambah. Yang itu memang kita buat tiap-tiap tahun. Tetapi kita bermula dengan long term. Jadi katalah kalau 5 tahun tu panjang sangat, mula dulu dengan 3 tahun. Kalau rasa panjang juga, mula dulu dengan 12 bulan, setahun. Jadi daripada situ contoh kan, sekarang macam mana menghadapi katalah akan datang kita nak menghadapi tahun 2022 contoh. Jadi kita kata apakah rancangan untuk sepanjang tahun 2022. Jadi kita kata dalam tempoh setahun apakah yang kita nak capai. Jadi perkara-perkara yang nak kita capai pula, kita perlulah ada orang kata perkara yang jelas kita nak capai apa. Jadi ada yang letak 6 perkara, ada yang letak 5 perkara, ada yang letak 3 perkara. Jadi bergantung kepada kita. Jadi kebiasaan yang saya gunakan pendekatannya adalah perkara-perkara penting. Contoh, rancangan kita untuk mencapai tahap kesihatan yang optimum, kena sihat dulu. Kemudian rancangan kita untuk meningkatkan kapasiti intelektual kita kena bertambah pandai dari masa ke semasa, knowledgeable. Jadi yang itu antara sasarannya. Dan kemudian yang ketiga, mungkin dari segi relationship, dari segi perhubungan, kita nak menjalin hubungan-hubungan yang baik. Jadi kita ada target, setahun tu hubungan yang macam mana yang kita nak bina. Kemudian kita kata kita nak menjaga emosi, keadaan emosi macam mana yang kita nak capai dalam setahun itu, the emotional state, yang itu kita letak. Dan kemudian yang kelima, mungkin kita kata kita letakkan sasaran kita tentang bab spiritual, bab-bab spiritual lah, bab-bab dalaman. Jadi apa sasaran kita? Yang itu yang kita letakkan. Ada orang letak sasaran keuangan sekali dalam tu. Tetapi percayalah tuan dan puan, kalau yang 5 ni maksudnya kita sihat, kita cukup intelek, emosi kita stabil, hubungan kita baik, relationship kita elok, emosi kita baik, spiritual kita baik, insya-Allah kewangan akan datang.
Tapi tak salah, tambah lagi satu, tuan-tuan puan boleh tambah lagi satu, iaitu sasaran keuangan. Jadi letakkan angka-angka tu tadi. Apa yang kita nak capai, apa yang kita nak buat, nak capai, dan kemudian apa yang kita nak buat untuk tempoh 12 bulan tu kita susunkan. Jadi daripada situ sebenarnya baru kita nampak long term tu, baru kita susunkan ikut bulan-bulan ataupun ikut kuarter. Jadi kalau macam saya, biasa saya akan susunkan semula daripada tajuk yang besar tadi. Contoh saya kata saya nak mencapai tahap BMI, contoh BMI yang sihat apa. Jadi kena buat lah. Jadi quarter 1, quarter 2, quarter 3 apa kita nak buat. Contoh kalau macam orang perempuan, contoh kan, kalau kita kata kita dah berumur 40 tahun lebih, kita ada kena buat apa orang cakap, pap smear, kita kena ada buat semakkan kesihatan, jumpa doktor. Itu antara perkara-perkara yang nak kita buat. Jadi kita susunkan quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4, which part of the year that we are going to do that. Jadi contohlah, okey, nak capai BMI yang ideal, so apa kita kena buat? Jadi itu yang kita kena, baru kita susun quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4, dan kemudian turunkan apa yang kita akan lakukan untuk setiap bulan. Jadi perkara ni tak perlulah kita kata teknikal sangat, tetapi ia bagus bila kita tulis. Kena tulis atas kertas. Tulis atas kertas. Jadi apabila kita tulis atas kertas, kita boleh semak dan kita boleh lihat, kita boleh review dari masa ke semasa dengan selesa. Jadi setiap kali kena semak. Kena semak. Okey, itu yang kita sebut tentang long term plan. Jadi seterusnya, kita kata apa lagi habit-habit yang kita kata antaranya yang mungkin penting, yang mungkin kita boleh mulakan dulu. Jadi yang kedua antaranya adalah kita kena banyak bercakap tentang idea. Jadi kalau tuan-tuan puan tanya saya, puan-puan, apakah idea-idea baru? Jadi biasanya antara perkara yang saya lakukan adalah dengan sentiasa keluarkan idea-idea baru dengan apa yang kita buat, ataupun dengan kempen-kempen baru yang kita nak lakukan. Jadi kempen ni tak semestinya kita jadi ahli politik lah. Kempen ni mungkin kempen dalam keluarga, mungkin kempen dalam komuniti, ataupun kempen dalam circle kita. Jadi bermula macam Oktober tahun ini, Q4, sebenarnya antara kempen yang saya sahut, dia bukanlah satu perkara yang kita nak cipta. Kita sebenarnya boleh sahut kempen-kempen lain. Jadi antaranya adalah bulan Oktober yang akan datang ini, kempennya adalah kempen sejahtera. Jadi itu antara yang saya buat. Jadi bila saya kata kita nak bercakap banyak tentang idea-idea baru, contoh macam mana kita nak menjadi seorang yang sejahtera, bagaimana kita nak membina keluarga kita supaya sejahtera. Sejahtera tu apa? Apa definisi sejahtera yang kita nak capai? Jadi bila kita bercakap tentang idea-idea ni kan, idea-idea ni dia akan menjadikan kita lebih aktif dan sentiasa berfikir, sentiasa berfikir. Ini adalah antara rutin ataupun habit yang biasa dibincangkan di antara ciri-ciri orang-orang yang berjaya. Jadi kita ciptalah kejayaan kita. Jadi antaranya yang kedua adalah kita sentiasa bercakap tentang idea. What if? Macam mana kalau saya buat macam ni? Okey, kalau saya buat macam ni macam mana? Jadi kita boleh guna soalan-soalan macam what if, kan? What else? Apa lagi yang saya boleh buat? Jadi mungkin soalan-soalan itu sebenarnya akan trigger. Jadi dekat luar sana kalau kita kata tak ada idea lah, sebenarnya dekat luar sana ada banyak tools ataupun alat-alat macam mana yang kita boleh guna supaya kita boleh latih fikiran kita untuk sentiasa berfikir dapatkan idea baru. Yang ini yang kita biasa cakap tentang design thinking kan. Kita bercakap tentang creativity, problem solving, design solution, yang itu. Jadi perkara ni kalau tuan-tuan puan tengok kalau saya lihat, kita kata kita mula dulu dengan bercakap dengan idea-idea. Contoh apa ideanya? Okey, lepas ni apa kata kita jadikan contohlah kalau macam kita dalam satu kumpulan kawan-kawan kan, kita kata apa kata selepas ini kita jadikan satu bahan ilmiah, kita bincangkan secara santai, kita bincangkan secara umum dan kita tengok apa feedback kawan-kawan. Contoh, mungkin kita nak buat macam tu. Jadi ada kawan-kawan saya yang dah mulakan macam contoh dia bercakap tentang idea kelab buku. Dia bercakap tentang idea-idea yang tertentu seperti alat-alat bantu mengajar yang baru untuk anak-anak membaca. Jadi dia banyak idea-idea baru, perkara-perkara macam tu. Jadi bergantung kepada kita punya senario, kita punya situasi. Jadi sentiasa galakkan bercakap tentang idea-idea baru. Itu yang ketiga. Yang kedua. Dan yang ketiga kita kata kita sentiasa menerima perubahan. Kita sentiasa menerima perubahan. Ini juga adalah antara habit ataupun rutin yang nak tak nak kita gunakan. Macam sekarang contoh dalam keadaan yang kita nak kembali kepada ekonomi, ekonomi kembali dibuka supaya dia aktif. Jadi ada perubahan-perubahan yang berlaku.
Jadi contohnya kan, kalau sebelum ni dah setahun lebih, hampir lebih kurang lah 18 bulan, semua kebanyakannya belian online. Tapi sekarang bila ekonomi dah buka, dah ada option banyak pasar raya dah dibuka, kedai-kedai dah dibuka, kedai makan dah buka. Jadi akan ada perubahan di mana akan ada hybrid, peratusan individu, public yang akan abang cakap masih membeli online, tapi pada masa yang sama ada bahagian-bahagian item-item ataupun perbelanjaan secara online tu akan menurun. Mungkin dia dah pergi shopping mall, dia dah start beli baju dekat kedai, dah makan dalam restoran. Itu antara perbezaan yang sangat nyata. Jadi apa lagi perbezaannya? Mungkin ada perbezaan sekarang cara kita belajar. Mungkin kalau dulu kita kata 100% online saja. So sekarang kita dah ada hybrid. Kemungkinan ada hybrid. Macam mana cara kita nak susun? Jadi perubahan-perubahan inilah yang kita kata kita kena beradaptasi, kita kena melaluinya juga. Jadi kalau kita kata apa perkara-perkara yang kita nak buat, apakah habit-habit yang kita nak ubah, saya melihat untuk kali ini 3 ni dahulu yang kita mula. Yang pertama kita kata kita rancang secara long term. Kalau selama ni kita rancang bulan-bulan, kali ini kita cuba rancang dulu setahun. Kalau selama ni kita rancang setahun, kita buat rancang 3 tahun. Jadi benda ni kita boleh buat satu-satu secara berfasa. Jadi dia tak ada satu pendekatan ataupun satu cara yang sesuai untuk semua orang. Jadi kita masing-masing kita cuba. Jadi yang kedua tadi kita bercakap tentang kita kena sentiasa bercerita tentang idea-idea baru. Bila kita sentiasa bercakap tentang idea-idea baru, kita sebenarnya cenderung dan terdorong untuk melakukan banyak perkara-perkara baru. Dan yang ketiga kita cakap tadi, kita sentiasa kita cakna kepada perubahan dan kita beradaptasi dan melihat perkara-perkara yang berubah ini sebagai satu peluang untuk kita membina excitement. Kita rasa jadi excited, teruja. Okey, sekarang ekonomi dah nak buka, macam mana? Okey, sekarang ni pembelajaran dah berbeza, macam mana? Okey, sekarang ni ada isu-isu tambahan di mana kita kata tahap kesihatan anak-anak remaja semakin menurun, contoh. Ataupun kita kata ada perkara-perkara yang berkaitan dengan kanak-kanak yang bila ekonomi dah dibuka, mereka perlu bantuan. Macam mana supaya kita dapat keluarkan mereka daripada keadaan yang mungkin tertekan sebelum ni di kalangan kanak-kanak, macam mana. Jadi perkara-perkara ni bila kita kata ada perubahan yang kita embrace, kita adapt dan kita embrace change ni tadi, dia akan membolehkan kita relate dengan bagaimana kita perlu ada banyak idea-idea, sentiasa bercakap tentang idea-idea baru. Dan seterusnya kita kata itu akan kita masukkan dalam rancangan kita, long term plan kita tu. Jadi kepada rakan-rakan semua, tuan dan puan semua, kali ini sebenarnya saya bawakan perbincangan ini 3 perkara tentang rutin ataupun habit yang kita boleh mulakan sekarang. Jadi kita sentiasa buat rancangan tu, long term plan. Kita sentiasa bercakap tentang idea-idea dan kita melihat perubahan-perubahan dan beradaptasi dengannya mengikut kesesuaian. Jadi dengan itu tuan dan puan, semoga kita tak kiralah sama ada kita usahawan ataupun kita kata kita seorang yang ada kerjaya yang kita nak bina ataupun mungkin kata-kata kita nak buat perkara baru. Jadi perkara-perkara ini kita mulakan dulu dan saya yakin dengan permulaan itu kita dapat kita akan attract, kita akan dapat banyak lagi perkara-perkara baik. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih kerana menonton video ini dan jangan lupa subscribe channel Borak-Borak Bisnes. InsyaAllah akan ada lagi beberapa pertemuan kita dalam sesi-sesi video yang akan datang. Untuk itu sekian, kita jumpa lagi. Subscribe Borak-Borak Bisnes.